di sini. Suara kita satu, biar dunia tahu cerita yang tak pernah dibincangkan. Dalam kebenaran, rasa takkan hilang. Hey, mari ikut serta. Ruang santai ini milik kita bersama. Di antara suara, kita berbagi cerita, mencari solusi di setiap lapis rasa. Hey, kami Budak Klang. Hey, kami Budak Klang. Hey, kami Budak Klang. Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, anda bersama dengan podcast Budak Klang, episod 1, Nas. Macam tu je start Kau tak hint aku apa semua, terus start macam tu je. Alright, apa-apa pun kita nak ucapkan terima kasih dekat kita punya, walaupun kita first episode pun kita dah berterima kasih dekat kita punya penaja, sudi taja kita punya lokasi untuk podcast kita hari ini. Thanks kepada Imtiaz KMU, rakan takaful anda. So kepada di luar sana yang nak cari apa-apa berkaitan dengan takaful protection, boleh contact Imtiaz KMU. Alright. Yes. Okay, Nas. Alright, akhirnya perbincangan kita bila 3 minggu lepas. 3 minggu kot, lebih kurang 3 minggu lah. 3 minggu lepas 3 minggu lepas di tak sengaja, serius tak sengaja. Tak sengaja. Kita share sikit macam mana kita boleh tergerak hati nak buat podcast ni. Disebabkan apa tu? Dia macam ni lah, kalau nak bagi tahu semua orang lah kan, nak beritahu semua orang. Dia sebenarnya aku memang suka tengok podcast lah. Nas pun dia suka tengok podcast juga. Tapi kita orang tengok podcast tu masing-masing lah. Aku tengok kat interest lah. aku tengok kat rumah, Nas tengok kat rumah sendiri-sendiri. Tapi 3 minggu lepas tu, secara kebetulan kan, kita tengok podcast tu sama-sama. Ada satu podcast betul. tu. Kan, kita tengok podcast tu sama-sama daripada awal sampai habis. Ada satu podcast. 2 episod kita layan. 2 episod 2 episod. Kita layan sekali bersama. So, habis tu tiba-tiba aku cakap kat Nas. Nas, ni kalau kita nak buat podcast macam ni, okey, macam best je. Kita just bagi info kat orang. Lepas tu kalau kita panggil guest, kita boleh kenal orang baru. Betul tak? Kan? So, sebabnya macam Kek cakap tadi lah, kita orang memang masing-masing layan podcast. Tapi macam aku sendiri tahu, dia layan podcast. Tapi podcast dia jenis yang deep dia akan dengar pasal politik, pasal sejarah, apa semua. Aku ni jenis santai lah. Aku memang santai, topik-topik yang podcast dia punya podcast semua gedegang-gedegang lah. Podcast aku memang kiranya yang aku layan tu memang semua, kalau kata orang tu yang still bukan yang artis, bukan influencer yang betul-betul dah famous. Tapi aku cakap, aku selalu share dengan Kek juga, Arif. Yang aku refer, aku banyak tengok dekat podcast-podcast daripada kita boleh thanks dekat negara-negara jiran kita. Singapura. Aku banyak tengok daripada Singapura, Indonesia punya podcast. Cuma problemnya Indonesia tu kadang-kadang bahasa lah. Bahasa yang kita tak faham. Dan bila dikeluar ayat kan, macam mana nak buat podcast? So aku cakap, ini memang dah tak payah nak fikir apa kan. Dengan minimum punya tu. So minimum punya apa? Kita cakap dia tak ada barang pun sebenarnya. Dia punya preparation lah. Minimum preparation tu memang minimum sangat. Minimum. Tak apa, kita buat je. Kita jalan dulu. Jalan dulu. Nanti nak upgrade apa-apa, later kita upgrade lah kan. Tu nak cakap lah, mana-mana yang dengar ni mungkin kalau kata suara tu tak clear lagi, gambar tu tak clear, maafkan kami. Sebab memang kalau korang tengok kita punya tempat kita tengah rekod sekarang ni, memang betul-betul minimum lah. Dan in fact episod pertama ni kita memang nakkan korang punya feedback. Kita nak tahu apa yang nak ditambah baikkan kan. Yes, let us know. So kita akan upgrade, bergantung kepada bajet jugalah. Kita tunggu kalau ada sponsor. Kalau ada sponsor lain boleh masuk, kita boleh upgrade. Sponsor yang lebih besar kan. Lebih besar kan. Kita terima. Walaupun kita episod pertama kita terima, kita dah start terima penaja kita punya podcast. Alright. Okay, nice. So sekarang ni kita dah start buat podcast lah kan. Okay, dah on dah ni pun kan. Yes. So kita
kita punya topik podcast ni sebab apa? Tadi kau cakap kan, okey lah aku cerita pasal sejarah lah, politik lah, ada sikit-sikit sukan jugalah kan. Samalah sukan tu kan. Kau santai-santai kan. So kita punya budak Kelang ni mana tu? Alright. So itulah macam tadi aku cakap kan. Masing-masing lain tau dia punya interest. Tapi adalah 2-3 benda yang kita orang boleh relate, yang kita boleh layan sama-sama. Apa yang soalan dia tadi? Konsep podcast kita. Semalam nak share dengan korang. Semalam kita orang ada last punya discussion. Kita standby kan kita orang punya episod yang next, insyaAllah kalau ada rezeki sampai kan. 100 episod dah standby. Dah 100 episod dah. Okay. In fact, guest pun banyak dalam list kita orang. Mana-mana tengok tu mungkin korang antara guest yang kita orang dah list kan. Tunggu je tunggu. Dan kita dah shortlist kan. Shortlist dia tak short sangat sebenarnya, panjang juga lah list aku tengok semalam. Tapi back to tadi kan, konsep yang kita nak tu, kita akan rasanya kita kalau tengok daripada topik yang kita dah plan pun kan, kita memang general. Sukan maybe kita akan bincangkan. Hiburan banyak lah. Tapi mostly sukan, hiburan. Tapi yang paling penting sebenarnya podcast ni, sebab aku pernah share dengan Kak kan, dekat luar sana kita selalu dengar cerita, contohlah kita ambil cerita artis ke, dia punya pengalaman, kita tahu dia punya pengalaman jatuh naik apa semua, millionaire semua, okay, usahawan apa semua yang kita dah biasa dengar. Tapi ada orang-orang biasa kat luar sana, dia orang pun ada cerita menarik tau. Kita tak tahu pun cerita. Kita tak tahu pun. Bila kita jumpa dia, sebab kita orang ni kerja kita, aku dengan Kak ni kerja sama kan. So kerja kita orang banyak jumpa orang tau. Banyak deal dengan orang. Bila kita jumpa orang, banyak cerita yang kita orang dengar, orang share dengan kita orang. Ada benda ni wujud benda ni jadi So benda tu kita nak share juga kat korang semua. So kita nak kata orang tu orang-orang biasa yang mempunyai cerita yang luar biasa. Itu yang sebenarnya ayat. Alright. Cerita yang tak pernah dibincangkan yang tak pernah dibincangkan lah. Tapi kita akan cuba jaga kita punya batas percakapan juga. InsyaAllah kita akan cuba. In fact kita pun memang orang yang jaga percakapan. Tapi kita manusia ni tak pernah lari dia melakukan kekhilafan kan. So kita takut. So kita akan cuba. Tapi InsyaAllah lah topik yang kita orang bawakan tu, ataupun maybe guest yang kita orang bawakan tu, is really yang cerita yang kau cakap, betul lah kat luar sana ada orang-orang yang macam ni. Betul, mungkin boleh bagi inspirasi ke? Yes, betul. Boleh bagi inspirasi. Banyak je, macam kita pernah jumpa budak food delivery kan. Cerita daripada dia orang sebenarnya memang inspired lah. Memang inspired, sangat inspired. Dengan struggle dia, dengan dia challenge. Lepas tu adalah yang dia share, dia hantar rumah orang, ada benda jadi kan. So nanti kita share. Nanti kita share. Tak boleh banyak sangat kan. Nanti kita share. Share nanti. Tapi aku nak tanya sebab kalau korang nak tahu kan, kita just share kita punya preparation untuk start kita punya podcast ni. Kita sebenarnya dah nak pilih nama lah kena pilih nama kan. So in fact 2 minggu lepas kita dah shortlist. 2 minggu lepas ke 3 minggu lepas kita dah shortlist few nama apa semua. Tapi dia macam tak ada apa-apa lepas tu senyap je. Macam sejuk sekejap dalam seminggu lebih kita teruskan kita ada cari kita punya untuk recording punya items kan. Then last week terus tanya aku, apa nama nak bagi? Aku pun dengan sekali nafas je, dia taklah sekali nafas, sebenarnya aku dah fikir dah nama tu. Nama macam style juga kan. So itulah kita orang tu cakap, apa kata kita try guna nama Budak Kelang. So kenapa Budak Kelang? Kenapa begitu mudah kau bersetuju? Sebab jarang kalau kita bagi satu suggestion, dia akan cuba. Ada tak suggestion lain? Ada tak pilihan lain? Tapi kali ni bila aku cakap Budak Kelang, dia kata aku suka nama tu. Lepas aku bagi nama lain kan, dia cakap tak nak. Terlock juga Budak Kelang. Kenapa Budak Kelang?
Okay, first kali budak Kelang tu, kalau kita tengok wording dia pun kecil lah kan, budak Kecil. Kelang kan. Kelang. Lepas tu, Ejaan dia lain tau. lepas tu kita pula apa ni, Urban kan dia. urbankan Urban Kelang tu kan, Ah. CLUNK Kelang kan. Tapi sebab kita berdua ni, aku dengan Nas ni kan, memang dua-duanya kita daripada Kelang, duduk kat Kelang, membesar di Kelang, semuanya di Kelang lah kan. In fact aku Nas, kan, aku daripada sekolah rendah, sekolah menengah, lepas tu belajar, aku keluar je, aku pergi Sarawak sekejap je, lepas tu aku patah balik Kelang. Rindu lah. Rindu kat Kelang. Lepas tu aku kerja dah dekat 20 tahun dah, memang kat Kelang. Aku tak pernah keluar Kelang. Aku pernah lah keluar Kelang sekejap lah. Share sikit sekolah mana, maybe ada kawan-kawan sekolah. Okay, aku kalau kita tengok sekolah menengah lah, sekolah menengah aku sekolah kat High School Kelang. High school dia panggil apa yang kalau macam student tu dia panggil high school. High Schoolian. High schoolian. High Schoolian. Kan, so dia kalau nama Melayu dia Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kelang lah. STK. STK. Kalau kita budak Kelang dia ada nama lain jugalah. Sekolah tepi kubur. Memang. Bukannya membahan tapi memang betul sekolah tepi kubur. Ya memang betul. Dekat sebelah sekolah aku. Orang Kelang kalau betul cakap ya. Sebelah sekolah aku memang ada kubur. Memang kubur Cina kan? Kubur Cina. Memang kubur orang-orang kaya Cina aku rasa. Sebab kubur dia besar-besar. So Nas pun Kelang juga kan? Kelang. In fact daripada aku lahir kat Kelang dekat Hospital Tengku Ambo Rahimah Kelang. Hospital Tengku Ambo Rahimah Kelang, siapa yang tak kenal memang terkenal. Alright. So lahir kat sana, cuma bila lahir tu aku pindah kejap. Keluar kejap je. Dan umur setahun lebih, 2 tahun aku pindah balik ke Kelang balik lah. Balik ke Kelang. Tadika di Kelang. Okay. Dan sekolah juga di Kelang. Itu sekolah form 4 aku keluar kejap lah. Okay, keluar kejap asrama form 5, dan aku sambung belajar diploma tu dekat Kelang balik. Alright. So sekolah menengah Lasal Kelang. Lasal. Aku tak pernah tahu sekolah mana. Aku sekolah rendah pun dah start dengan Lasal. Okay, sekolah rendah 1-6 Lasal dan sampai form 3 lah. Lasal ni dulu masa aku tak reti nak sebut lah. Masa tak erti nak sebut, aku cakap sekolah ni sekolah Lasale. Dia jadi kepada semua orang sebenarnya. Dia jadi kepada semua orang. Lasale Kelang. So mana-mana Lasalian Kelang boleh say hi sikit. Bash ikut tahun lahir lah kan? Ke bash dekat? Ikut form 5. Form 5 2000. Tak apalah, tak payah beritahu lah. Itu boleh memecahkan rasa. Itu boleh buka aib tu. Buka aib kan. So memang belajar pun kat Kelang, dan kita orang kerja sama dekat Kelang. Kamu kan kita kat Kelang. Apa? Kita kat Kelang? Kita kat Kelang ni dah lama lah. Lama dah siut. Aku memang daripada kecil. So tak boleh sebut dah berapa lama, tapi memang lama lah. Almost 20 tahun lebih lah kita orang dah. In fact dulu parent aku pun pernah pindah daripada satu tempat ke satu tempat, tapi dua-dua tempat tu pun kat Kelang lah. Dulu asal dia aku kat Bukit Kuda Kelang tau. Kelang. Nak tahu kalau Kurt di Bukit Kuda Kelang, orang sebenarnya rival. Orang musuh. Orang sangat musuh, sebab kalau siapa yang tahu aku Kampung Kuantan Kelang. Kalau orang yang tahu sejarah ni sikit kan, sejarah budak-budak lah. Budak-budak lah. Budak-budak je lah. Orang yang dah bila besar sikit dah tak ada apa pun. Kampung Kuantan dengan Bukit Kuda ni, dia memang tak boleh jumpa lah. Orang akan berperang setiap kali bulan puasa. Setiap malam. Setiap malam dia punya time selepas sembahyang tarawih. Waktu sembahyang tarawih, bukan selepas sembahyang tarawih tau. Lepas 8 tu lah, lepas 8 lah. So kita akan perang lah masa tu. Tapi kita akan gencatan senjata balik lepas pukul 12. Hari-hari kita akan ada gencatan senjata. Right. Kelang, apa yang best kita nak share? Sebab mungkin ramai kat sana pernah dengar Kelang, tapi tak pernah sampai Kelang. Ya, betul. Ada orang panggil Kelang ni Colombia kot. Colombia. Oi, aku cakap. Ada orang panggil Tamil Nadu. Ada orang panggil Causeway Bay. Dia macam melukakan jugalah sebenarnya kan. Kelang ni kalau dia banyak benda yang menarik kalau kita nak share pasal Kelang. Orang luar tak tahu bila the good side of Kelang. Makan, kita ada makan.
kita ada signature dish kita kat Oh ya Kelang. ada Kita banyak. Kita ada signature dish Kita pun ada sejarah kita yang tersendiri. Yes. Dan in fact Kelang pada Februari hari tu, Februari 2024 pun dah naik ke Bandaraya Diraja. Bandaraya, alright. Ah. So, congrats Kelang. Majlis Bandaraya. Majlis Kelang Bandaraya Diraja. Majlis Bandaraya Kelang. Majlis Bandaraya Kelang. So, Tapi dia Bandar Diraja. Bandar Diraja. Alright. So, tahniah. Dulu kita panggil MPK lah. Bandaraya Kelang. Sekarang ni pun kita panggil MPK juga, tapi dia status dia Bandaraya. So, maksudnya nak dapat settle bandaraya, kalau aku tak silap kalau benda-benda macam ni memang aku kena refer dia. Sebab memang aku tak tahulah, aku akan main hembus je. Nak dapat title bandaraya tu, first kita punya ekonomi kan. Ekonomi, kepadatan penduduk. Lepas tu peluang pekerjaan macam mana, dia tengok semua. Lepas tu dia tengok infrastruktur juga. Oh banyak. So kalau kita tengok, kalau Kelang pun dah diangkat sebagai bandaraya, rasa kat kedua kat Selangor kot. Dekat Selangor kedua lepas Shah Alam. Lepas Shah Alam kan. Lepas Shah Alam rasanya. Upgrade ke bandaraya, Kelang memang satu bandar yang kita boleh kata maju lah sebenarnya. Right. Katalah kalau ada member kau daripada lah kita ambil dari Sabah atau Sarawak kan, datang nak bercuti. Kau pun selalu kan kalau kita keluar kan, ada Mat Saleh dekat sini kan, aku selalu cakap dengan kau kan, apalah kau orang ni datang Kelang, apa asal kau orang melancong kat Kelang. Tapi bila cakap aku, samalah juga. Macam tu kalau kita pergi melancong tempat orang pun akan tengok, apa benda kau datang tempat aku ni, apa yang ada kan. So kalau ada member kau datang daripada Sabah ke, ambil overseas ke kan, dia nak datang Kelang, nak melancong, mana yang kita akan bawa? Dia kalau sekarang kalau sekarang ni tiba-tiba ada orang call aku nak pergi Kelang mana nak bawa kan. First kali kan yang kita boleh bawa dekat sini, dekat area Kelang ni, ialah yang paling best makan lah. Makan memang best lah. Makan memang, kita cerita kejap lagi lah pasal makan ni. Tapi kalau nak pergi ke mana kan, okay, Kelang kalau nak shopping kita boleh pergi GM. GM ni aku rasa memang dia memang kalau orang cakap GM je, orang dah tahu dah kat Kelang. Orang cakap GM, so aku rasa semua orang tahu aku benda ni kan. And then kita boleh lah melawat. Kalau kita tengok dekat sini kan, dekat Kelang ni dia ada dua. Dia ada dua, dia terbahagi dengan sungai tau. Dia terbahagi dengan sungai. So dia ada, kalau sebelah ke sini tu kita nak menghala ke Port Klang tu kan. Dekat Port Klang tu awal-awal tu kat situ dia ada Little India. Dia ada Little India. So Little India boleh, kalau untuk orang luar boleh lah nak shopping, ambil gambar. Oi, very very beautiful place bro. Aku cakap art berat lah. Memang art berat lah. Cuma Little India tu aku nak nasihatkan sekarang ni. Ni nak dekat. Sekarang ni cuba macam kalau setakat nak berjalan-jalan, tangguhkan dululah. Sebab sekarang ni memang akan jam. Memang sesak lah sebab kita pun tahu less than 1 month kurang daripada sebulan lagi. Berapa lagi setengah bulan. So sahabat-sahabat kita akan menyambut Deepavali. So sana Deepavali, sebab dulu office kita orang kat area sana. Setiap kali nak dekat Deepavali tu aku cakap, payah pergi kerja boleh tak? Sebab memang akan jam, betul tak? Dia memang jam. Dia sama jam. Kalau kita tengok kalau bulan puasa kan. Kalau bulan puasa, kalau kat Kelang ni dekat area Jalan Taiping lah. Jalan Taiping. Jalan Taiping. So kita kalau raya puasa dekat Jalan Taiping memang jam. Kalau di Bali ya dekat Little India tu. Dan Little India ni bukan orang India yang duduk di Kelang saja datang shopping. Ini memang tamu merata. Aku pernah tanya datang daripada Perak pun ada. Apa semua. So itu keunikan Kelang. Daripada itu kita jumpa daripada Delhi kan, daripada Mumbai. Yes betul. Datang naik bas, berbas-bas datang kat situ. So itu satulah. Okey, kalau kata untuk Little India kan. Little India. Kalau orang Kelang kita panggil Jalan Masjid India. Jalan Masjid India. Situ memang ada Masjid India. Masjid India kat situ, khutbah dia bahasa India. Bahasa India. So tak pernah, kita orang tak pernah. Tak tahu kau. Aku memang pernah. Sembahyang Jumaat kat situ. Pernah. Sebab tu aku tahu khutbah dia bahasa India. Itu tahu sebab ada orang cerita. Tapi tak pernah dapat
merasa lagi. Penuh masjid tu memang penuh. Tapi, Tapi bukan penuh dengan orang India Muslimnya yang mamak-mamak, bukan. Orang Melayu ramai semua. sebab pun banyak. Sebab situ ada business area lah kat Business situ, area, kat belakang tu sikit kan. Kat belakang sekolah konvent tu kalau kita tengok kan ada shop lot apa semua kat situ. Dia nak menghala ke daripada situ ke Andalas tu banyak kan. And then satu lagi, lepas sikit daripada Andalas kan, sekarang ni ada tarikan baru tau. Yes. Ada tarikan baru. The latest one. Kan? Ya, aku dah pergi. Aku dah pergi sekali kat situ. Masjid. Masjid Jami' Cina Klang. Nama dia. Masjid Jami' Cina Klang. Korang boleh cuba Google lah. Google ke tengok Masjid Jami' Cina Klang Ya, dekat area Bukit Tinggi. Area Bukit Tinggi. Aku nak cakap kau Nas. Aku pergi situ saja memang purposely aku nak tengok that building lah. Kan? Nak tengok that building aku pergilah waktu tu, aku ambil kesempatan waktu Zuhur lah. Aku pergi, aku tengok building dia. Oh gila babe. Kan? Dia punya building tu aku rasa lagi Cina daripada bangunan kat China sana tu. Kat Beijing tu. Sebab aku pernah sampai Beijing lah kan. Aku cakap Masjid Jami' Klang ni macam lagi cantik. Sebab aku dah tengok, tak sempat pergi lagi Masjid Jami' Cina Klang tu, tapi aku dah tengok dekat social media lah kot. Dekat social media ke dekat mana aku tak ingat. Dia ada buat sikit pasal benda shoot lah pasal masjid tu. Dia kata arkitek yang buat tu is orang Malaysia lah. Kalau tak silap arkitek tu memang orang Malaysia, tapi dia ambil binaan tu, bentuk tu memang ada satu bangunan masjid ke apa dekat China tak ingat, tapi dia ambil sebiji lah. Dia ambil sebiji. Tapi memang betul. Memang lawa. Memang betul. Lawa. Kalau aku tengok, memang macam dekat China. Memang lawa. Cuma dia punya ruang solat tu tak besar. Ruang solat dia tak besar. Tapi dia banyak facility. Dia dengan tempat makannya, dengan kelas dia, dengan tempat nak Wong Fei Hong Kung Fu pun ada kat situ. Kalau aku rasa kalau dia orang ada buat kelas Kung Fu pun bagus lah kat situ. Dewan nikah ada. Dewan nikah ada. Lepas tu dia ada satu menara tu, menara terang bulan ke apa. Dia ada something bulan-bulan. Yang tu. Itu memang gempak asyut. Memang gila lah. Mana yang dah pergi, share. Ataupun ada juga orang Kelang yang tak tahu lagi tau. Yes, mungkin yang tak tahu lagi ataupun dah tahu tapi belum sampai. Try. Something yang baru lah untuk aku rasa. Tu tempat lah. Dia lain banyak juga kat Kelang ni kalau kata. Tapi bagi aku lah, kalau Kelang ni kan, dia punya makan lah. Makan dia memang puas legend lah. Makan dia legend lah. Kita ada first, kita throwback sikit zaman-zaman dulu, zaman kita sebelum remaja lah, menghampiri umur remaja. Sekarang kita remaja. Zaman-zaman menghampiri remaja dulu kan. Antara yang sebab maybe ada orang Kelang yang rindu dulu dia kat sini, sekarang dia dah kat mana? Rindu nak cari tempat tu kan. Aku dah tahu dah nak cakap pasal apa ni. First, kalau aku lah yang kat tempat lain pun ada juga, tapi dia macam special sikit. In fact sampai sekarang ni aku rasa every 2 weeks lah. Paling lambat pun 2 minggu sekali memang aku akan beli juga. Is Rojak Kelang, Rojak Gani. Rojak Gani dulu dia dekat mana? Dulu dekat Emporium Makan. Okay. So Emporium Makan ni dia memang satu tempat. Dulu dia atas dia ada shopping complex Welcome. Shopping complex Welcome ke apa? Bukan Welcome. Great Wall. Bukan Great Wall. Emporium Makan. Gama. Emporium Makan lah. Nama dia memang Emporium Makan. Nama bangunan tu memang Emporium Makan, tapi dia ada Gama kat atas. Betul lah. Lepas tu bawah tu memang ada tempat makan. Food court lah. Food court lama lah. Food court memang lama, bangunan lama. Dia ada satu lorong tu memang Melayu semua. Satu lorong tu makanan-makanan Cina semua. Kan? Itu memang. Dan kalau kau cakap Rojak Gani tu dia yang hujung sekali. So Rojak Gani, kalau maybe ada yang dah tahu, ada yang tak tahu lagi, Rojak Gani sekarang dia ada dekat, dia dah pindah. Dia ada kat Shin 7. Dia ada kat Shin 7. Dekat area Jacker yang terbakar tu kan. Jacker terbakar belakang tu ada food court apa. Boleh pergi. Dia tutup hari Senin je.
Dia tutup hari Senin. So mana yang Ui, rindu tajak tapi ni? tu memang legend lah. Legend. Legend lah. Kau tambah kuih, letak sotong. Oh. Lepas tu dia dah ada menu baru sekarang. Tapi aku tak try lagi. Udang. Udang dia tak boleh makan lah. Siapa dia cakap dengan... Tapi kalau kau cakap pasal yang perlu makan tu, kan, di situ banyak kedai makan Banyak, tau. dia banyak. Dia ada mi sarip dekat depan, depan Rojak Gani tu. Dia wak sarip Dia wak sarip. Dia popular mi Jawa dia dulu power. Mi Sedap goreng menjadi dia. igawan lah. Tapi yang paling popular memang mi Jawa lah. Jawa dia. Mi sarip lepas tu dengan sate isa kan. Yes. Dengan sate dia isa. sebelah. Sebab dia orang adik-beradik kan, family. Dia orang ada family lah, dia orang ada ni. Kalau tengok, dia orang pun ada lagi meniaga sekarang. Wak sarip tu kat mana? Mi sarip tu dekat mana? Mi sarip sekarang dia dekat food court dekat area Taman Rashna. Taman Rashna. So, sate isa pun situ, tapi dia jarang sikit buka. Dia jarang sikit. Orang pernah pergilah, pernah lepak. Pernah lepak situ. Kan. Dia ada satu kedai lagi, udang selambak tu. Udang selambak tu asalnya daripada yang perlu makan juga. Yes. Dia asalnya yang perlu makan kat situ ada udang, makan nasi goreng dengan udang. Oh yo gila lah. Banyak lah. Sebab Kelang ni kalau kata kat satu tempat tu pun, itu kalau malam. Dulu orang Kelang dia tak nak pergi jauh-jauh tau. Kalau makannya, kita pergi yang perlu makan tu. Perlu makan. Kau nak makan apa? Daripada pagi sampai malam? Pagi breakfast kita start daripada pagi lah. Kita start daripada pagi. Lontong Kelang. Lontong Kelang. Lontong dan nasi lemak dia ada nasi lemak. Nasi lemak dia padu. Nasi lemak ada 2-3 tempat padu kat Kelang ni. Bagi aku yang legend. Ni Lido Lontong Kelang satu. Lepas tu Lido. Tapi sayang Lido dah tutup. Sepenuhnya sekarang. Lido ni dekat area Ocean Ocean Kelang Ya betul. Dekat area Ocean Kelang dah tutup And then dia ada satu lagi nasi lemak congkok. Nasi lemak congkok. Nasi lemak congkok tu rasanya dia ada banyak cawangan. Dia ada banyak sekarang dia hantar dekat Congkok still ada. Dekat Congkok sebab Congkok still ada. Dia dekat Seksyen 7 pun dah ada. Seksyen 7 tapi dia jual pagi je lah. Memang dia jual pagi je pun. Dia ada ni juga dekat ada satu food court sebelah Hospital Seri Kota. Yes. Dekat belakang sekolah konvent. Belakang sekolah konvent. Situ ada food court. Dekat situ dia in fact dia ada nasi lemak congkok tu juga satu. Nasi ayam Rozi yang boleh makan pun ada kat situ. Lepas tu Uncle Lindia, Uncle Mamak tu, Mamak yang buat roti canai. Roti tempayan roti tempayan ke apa dekat Emporium makan tu dulu lah. Kalau kita tengok dia tengah-tengah. Kalau kita tengok dulu sebelah tu kedai kuih Roni tu kan. Sebelah kiri dia kedai nasi campur air. Oh. So dia cakap kalau kita cakap pasal makan panjang tau. Tapi kalau kita kat Emporium makan tu pun pagi kita akan breakfast nasi lemak atau nasi lemak lontong tu. Dan tengah hari selang dua kedai je. Korang boleh pilih nak makan nasi ayam. Ya. Nasi ayam Rozi. Nasi ayam Rozi. Okay. Ataupun nasi campur. Nasi campur apa nama betul kedai dia aku dah lupa tapi Abami adik dia Aib. Aib semua dulu memang dia punya ikan bakar memang. Ikan bakar dia style lah. Ikan bakar dia memang sedap lah. Bayangkan budak sekolah umur darjah 2, darjah 1 gila makan ikan bakar. Nasi ayam Rozi tu pun gila tau. Nasi ayam, aku nak cakap kat kau nasi ayam kalau nasi dia warna putih memang legend. Memang lain. Sebab biasa nasi ayam kebanyakannya nasi dia warna kuning. Betul? Ada kekuningan sikit apa semua. Tapi Rozi nasi ayam, nasi dia color putih. Memang style lah, memang sedap. Tapi dia ada, tadi aku cakap satu dia ada dekat belakang sekolah konvent tu. Betul. Lepas tu satu dia dekat Rantau Panjang. Dia ada satu lagi dekat Kampung Jawa. Kampung Jawa ni dekat depan masjid baru Jalan Raja Nong tu ada masjid baru satu. Depan dengan tu ada Rozi nasi ayam. Yang tu Rozi punya. Yang namanya Rozi Rozi ni nama anak dia. Nama anak dia yang sulung ke yang besar lah kan. Lepas tu ingat lagi dia ada adik dia Rozi, adik dia dulu trademark kat situ. Adik Rozi lah, siapa nama tak ingat lah. Tak pernah masa tu lah. Sekarang aku tengok dia dah pakai tudung semualah. Tapi masa umur dia 10 tahun tu, dalam masa 10 tahun tu dia tak pernah potong rambut dia. Betul. Dia tak pernah potong rambut daripada baby sampai rasanya masa tu umur dia 10. Masa tu umur aku dah 17-18 lah kot. Umur dia 10 lebih kurang. Tak pernah potong rambut 10 tahun. Rambut dia sampai lutut weh. Okey. Tahu yang mana sebenarnya? Aku rasa aku nak share dengan kau benda ni. Apa? Aku buka aib aku pada episod pertama lagi So aku tak tahulah nama yang anak adik Rozi lah, nasi ayam Rozi tu.
bujang tu lah, dulu masa kecil lah, masa budak-budak kan. Kita orang sekolah agama sama-sama tau. Kita sekolah agama sama-sama, tapi dia senior aku. So dia senior setahun kot. Setahun ke 2 tahun. Oh ya ke? Dia tua sikit daripada aku setahun. Biasalah budak sekolah. Dia sekolah rendah, bukan sekolah menengah. Sekolah rendah memang nakal lagi. Biasalah. Kau try dia lah. Tak, sekolah rendah mana nak try lagi kan. Habis Nakal. masukkan sampah dalam beg dia. Ejek-ejek apa semua kan. Dan aku telah menerima satu tamparan tau daripada dia tau. Ui, serius weh. Serius. Ini serius. Kena tampar dengan dia Aku weh. kena tampar dia Kau, lah. kau. Dia macam budak lah, budak-budak nakal-nakal. Tamparan orang yang potong ayam hari-hari ni lain macam weh. Tapi bukan yang kakak dia lah, yang adik dia lah. Yelah. Dia masa tu kecil lagi. Dan Kau pernah kena tampar dengan dia. start daripada hari tu, bila bapak aku suruh aku pergi tapau nasi ayam tu, aku tak nak. Aku tak pergi. Aku cakap aku tak nak pergi tapau, aku nak duduk dalam kereta. Alright, itulah naik dulu lah punya hal kan. Tapi satu kedai lagi tu, kedai kuih tu. Kedai Kuih. kuih tu, kalau tengok nama dia kedai Kita kuih bawa daripada makan tengah hari, kita minum petang. Aneka Kuih Muih Sukaramai. Yes. Itu nama kedai dia, tapi orang panggil kedai Rismon ataupun kedai Roni. Yang kedai Rismon tu nampak cik Rismon tu bapak dia. Roni ni sebenarnya classmate aku sekolah. Kalau kau nak tahu Nas, aku pernah kerja kat situ. Aku pernah Lama kerja. Lama tak lama lah. Tapi masa tu sekolah pun. Makan Aku masa free lah, makan free lah. dapat duit hari-hari lah. Gaji hari kan, gaji hari. Aku kerja jaga dia punya kuih lah. Tak ada goreng-goreng semua tak ada. Aku jaga jual je. Situ dia ada popular apa Nas kalau kau ingat Nas. Paling famous dia banyak tapi aku rasa yang paling famous lah, sebab kalau aku pergi, Satu aku kelang akan tahu beli kot. lah. Satu kelang akan beli. Dia susah nak cakap, confirm satu kelang akan beli, tapi memang aku tengok akan sentiasa sold out lah. Dia punya samosa. Samosa ayam. Samosa ayam dia. Samosa ayam 3 segi babe. Oi, dalam tu penuh kentang, ada ayam. Ada ayam dia kan. Kalau sekarang kita makan, kulit dia tebal tau. Ya. Samosa dia dulu, aku takut nak makan sebab takut berdegai tau. Sebab kulit dia memang kulit dia akan pakai kulit biasa lah, tapi isi tu sepadat-padatnya dia. Padat. So kau makan satu tu sebenarnya, dululah masa kecil, kau makan satu tu memang kena kenyang lah. Kalau umur skor rendah memang kenyang lah. Satu lah. Tapi kalau kau nak tahu, aku kerja situ dulu kan. Aku kerja situ. So aku tak nafikan lah. Samosa ni yang kuih yang paling mahal. Yang paling mahal antara kuih-kuih yang lain. Kalau kuih yang lain tu ada yang RM3 masa tu, ada yang 40 sen, ada yang 30 sen. Samosa ni harga dia 70 sen satu. Tapi dia buat samosa yang paling banyak hari-hari production keluar. Yang paling cepat habis samosa. Dia bila nak tahu bila kau dah nak habis kerja kan, bila samosa tu dah habis, tak lama lagi kedai nak tutup. Sebab samosa tu kalau tak ada, orang akan lalu tengok, samosa tak ada. Dia akan macam berlalu pergi lah. Berlalu pergi je samosa tak ada. Tapi tak boleh lah sebab sekarang rasanya Pakcik Rismon tu dah tak dia buat benda lain lah sekarang. Dia dah tak meniaga kuih tu lah. Anak dia pun sekarang berjaya juga. Ada bisnes lain lah, 3-4 kedai juga. Tapi mungkin dengan podcast kita ni, maybe Pakcik Rismon atau anak dia dengar ke, kembalikanlah samosa. Samosa Kelang tu. Tapi tak apa, kita faham. Kalau tak boleh jual harga 70 sen, kita faham. Dia 70 sen masa aku kerja. Last tu dia dah naik RM1.2 macam tu. So samosa dia kalau sekarang ni, kalau dia jual, aku rasa RM2 kot harga sekarang. Kalau ikut inflation lah. Inflation ikut size dia, bagi aku RM2 tu still relevant. Murah. Dengan size dia. Dengan size dia, kalau dikekalkan size yang sama, harga dia RM2. RM2.5 aku rasa okey lah. Aku kalau beli bawa balik rumah kan, rumah tak belilah kan, free lah. Okey lah kan. Kalau aku bawa balik rumah, aku betulkan statement aku. Mak aku akan satu samosa tu dia potong 3. Betul? Sebab cukup juga satu potong 3 tu memang dah cukup lah, puas untuk hidang kat orang lah. So makan banyak lagi lah kat Kelang ni. Kita kalau korang datang Kelang kan, korang boleh, itu yang dulu, yang sekarang ni pun kita tengok dah banyak makan kat Kelang. Banyak sekarang. Macam-macam lah. Kalau kita tengok antara, ni pun dah lama kat kedai ni, tapi macam apa, sotong besar. Sotong besar. Batu belah. Lepas tu nasi lemak yang dekat depan pasar tu, apa nama? Nasi lemak depan pasar Kelang, pasar Meru Kelang tu. Baru Seri Khas. Yes. Nasi lemak Seri Khas. Baru pergi itu. Itu pun padu. Tapi ada satu yang dia
Dia baru-baru juga kita makan, tak adalah baru sangat, tapi cuma kita dah tak tahu dia kat mana. Kalau siapa-siapa tahu boleh tolong komen dekat video ni. Mi kari dekat Kelang Perik. Kelang Perik tu. Mi kari anti kat Kelang Perik. Tapi yang cerita kan, alamak kan, kita cerita sikit lah Nas. Kalau cerita mi kari anti Cina tu kan, aku nak cerita satu lah. Kita lupa cerita pasal benda paling legend kat Kelang. Benda paling legend kat Kelang. Kalau kita tak cerita benda ni, budak Kelang budak memang best kita lah aku rasa. Kalau tak cerita, kami setuju untuk tukar nama budak Kelang lah. Ya, betul. Kita bagi tempat yang paling legend. Paling semua orang pernah lepak situ. Siapa tak pernah lepak masa budak sekolah? Dia bukan budak Kelang, confirm. Dia bukan budak Kelang dan dia net lah. Budak net boleh lepak situ lah. Budak net boleh lepak situ. So, tempatnya adalah di Aseng, ais kacang Aseng. Ais kacang Aseng. Orang panggil Aseng tapi dia ais kacang Aseng. Aseng sebelah dia Aso jual Maggi botolo. Dia same point je bai. Air Aseng ni dia air ais tu yang macam ABC tu. Lepas tu dia letak campur nenas, campur tembikai. Lepas tu letak air macam mana? Merah kuning air Selangor. Dia air Selangor. Syahdu weh. Dia menjadi pot kepada budak-budak melepak lepas habis sekolah. Lepas habis sekolah. Situ apa semua. Biasalah anak-anak dulu kan pergi lepak kat atas tu. Dia sebab dia food court. So lepak. Dia food court dulu, nama bangunan tu Orchard Square. Kau ingat tak? Orchard Square, bawah ada Taza. Taza Chicken. Dia ada Taza Chicken dekat tingkat atas, tingkat 4 tu. Tingkat 4 kau masuk, pergi paling kanan sekali, first kanan terus masuk sampai ujung tu kedai Aseng. Kalau kau tengok budak sekolah kat situ ramai, itu perkara biasa. Sebab air Selangor dia RM1 tak silap aku masa tu. Lepas tu Maggi RM1 kalau tak ada telur. Kalau ada telur RM1.50. Maggi botolo RM1, Maggi botolo RM1.50. Kau tahu kenapa? Dia botolo tak ada telur, telur RM1. Kalau kau telur pun RM1.50, bubuh telur. Aku pun cakap asal ni kan. Lepas tu hari tu ada aku tengok dekat social media orang ada update kata Aseng. Viral. Bukan viral lah, dia kecoh lah. Aseng dah tak ada kat dunia ni lah apa semua kenangan. So aku pergi check Nas. Ada yang pergi check sebab Aseng ni legend lah. Aseng memang legend kat Kelang. So dia pergi check dan dia telah mengesahkan pada waktu itu. Pada waktu itulah. Sekarang ni pun tak ada efek, tak ada apa-apa pun kan. Pun dah lama tak lepak Aseng kan. Dia pakai seluar pendek, dia punya pagoda, apron. Itu style. Tapi lepas tu kalau kau tengok Aseng kau turun, kalau kau nak balik rumah ke apa, kau mesti lalu bus stand Kelang kan. Bus stand legend lah. Kalau untuk orang-orang Kelang legend lah. Mana-mana budak sekolah yang pergi sekolah naik bas pengangkutan awam, memang dia akan lalu situ. Memang akan lalu lah. Dia sebab dia macam ni lah. Kau turun daripada Orchard Square tu Aseng, kau pergi first kedai. First kedai dia ialah kedai surat khabar, kedai majalah. Masa tu dengan Alam Perwira lah, Pendekar Sakti lah, apa benda semua. Dia zaman tu semua beli kat situ. Betul. Semua beli kat situ. Semua dan orang. Dan juga menjadi tempat untuk tukar duit shilling. Lepas tu pergi depan sikit, kalau budak Kelang dia mesti tahu dua tempat ni sebelah-sebelah. Satu Bis yang kedai roti tu lah, kedai Bis tu. Sebelah dia ada Alice Cafe. Alice Cafe ni adalah tempat orang budak-budak Kelang kumpul. Kita dulu phone tak ada, WhatsApp semua ni tak ada. So cakap pukul berapa nak jumpa? Jumpa kat mana? Alice. Sebab kalau kita nak pergi bas, nak pergi naik KL kan, pergi mana kan, naik bas kat situ, kita kumpul kat Alice dulu. Nak pergi tengok gig ke masa tu kan, nak pergi party hip hop ke kan, kumpul situ kat situ dulu kan. So ataupun aku dulu kalau pergi Kelang tanpa tujuan, bus stand Kelang tanpa tujuan, aku pergi dalam tu mesti ada member. Mesti ada member yang tak ada tujuan sama. Lepas tu kita terus buat tujuan. Itulah tujuan dia. Kelang. Sampai sekarang ada lagi bus stand Kelang. Tapi bus stand Kelang tu legend. Tapi 2003 ada kejadian sikit kat situ. 2003 kat bus stand Kelang tu. In fact, kau dah habis sekolah ke masa tu? 2003. Dah habis lah. Dah habis ke belum? Tu je nak tahu. Belum. Aku dah habis lah. Aku dah habis sekolah. So ada berita sedih sikit lah masa tu. Great Wall terbakar. Great Wall atas bus stand tu terbakar.
Oh, macam-macam. Great Wall ni dia tak adalah apa pun. Aku rasa aku pun tak pernah beli barang kat Great Wall pun. Tapi bawah Great Wall tu. Mungkin pernah lah. Tapi bawah Great Wall tu dia ada kedai-kedai nasi ayam apa semua. Lepas tu dia gelap tempat tu. Oh, memang. Kalau nak pergi situ pun, kalau bukan budak Kelang dia takut lah pergi situ. Kalau budak sekolah jalan sorang-sorang kat situ kan, kau tak kosong lah. Kau ada isi lah. Kau berani je dekat situ. Kalau budak Kelang biasa je. 2003 terbakar. 2003 dia terbakar. Dia terbakar dan terus berkubur, dan lepas tu Kelang, bas stand Kelang tu dia jadi yang macam yang ada sekarang lah. Dia dah kurang sikit seri dia lah. Ramai orang cakap lah banyak orang luar dekat sana. Tapi kita tahulah dia antara sebab, kalau kita dengar tadi apa tadi kita cakap, antara sebab Kelang naik ke bandaraya ni sebab dia punya salah satunya ekonomi peluang kerjaan ekonomi. So memang antara sebab-sebabnya banyak perindustrian. Kelang ni banyak perindustrian, so banyak orang asing. Untuk capai kemajuan tu ada satu yang harga yang perlu dibayar lah. Sama lah juga macam Emperor Makan untuk demi sebuah kemajuan. Emperor Makan in fact baru lah. Makan baru. Dalam 2-3 years back. Covid lah, lepas Covid lah. Ada Emperor Makan depan tu Pasar Jawa apa semua kan. Legend. Pasar Jawa sikit ada lagi. Pasar Jawa ada lagi. Pasar Jawa. Orang ada member. Kudin niaga kepek kat situ lagi. Mana-mana okey. Kudin sikit. Kita bagi free promo kat Kudin siapa-siapa nanti raya dah dekat lagi beberapa bulan ni kan. Sebab TikTok pun dah start pilihan baju colour untuk baju Melayu kan. So nanti raya kau nak cek keripik boleh pergi dekat Pasar Jawa Kelang. Pergi kat kedai Kudin skinhead. Skinhead kan. Kelang dia macam tu. Kita ada skinhead lah, grunge lah. Tapi dia semua bersatu. Hoppers lah. Lepas tu budak-budak skate lah main dekat dataran seni. Tapi before semua dataran seni tu ni Taman Rakyat. Taman Rakyat adalah tu Pak Dave pernah datang viral masa tu. Tapi viral masa tu punya viral lah. Dataran seni tu baru lagi. Dataran seni tapi baru. Zaman kita sekolah tak ada lagi lah kan. Syok masa tu dekat bawah dataran seni tu bawah jejantas daripada The Store Center Point tu nak ke nak ke bus stand. Dia jantas tu ada kedai kaset tu. The Store dulu antara mall yang dibanggakan oleh orang Kelang. The Store Center Point lah kan. Center Point tu mall yang kita banggakan sangat orang Kelang. Sebab di situ ada satu butik. Cantona 7 kat Seluar. Siapa dulu kat Seluar tepi tu ada poket kecil tau. Memang mak kena keluar sikit Cantona 7. Dia kalau baju sekolah kalau naik ada tulis Cantona 7. Budak Cantona 7 tak mungkin kau tak ada awet. Budak Cantona 7 mesti ada. Dia style lah dulu. Itu style lah. Tapi aku kat Zoom Up. Aku pakai Zoom Up, Page One. Ni semua kedai-kedai kat Plaza Ciliong bhai. Aku tak adalah. Aku memang dekat ni. Dekat All Malaya. All Malaya ada kat Orchard Square. Bukan. Kita memang beli dekat, kita ada sponsor dulu pun, kita ada sponsor. Kita pergi dekat KTM Kelang. Kedai tu legend weh. Kedai butik Apek Cina tu, kedai uncle tu. Dia berdepan dengan congkok tu. Berdepan dengan congkok tapi dia tengah-tengah sikit lah. Tak ada, kita masuk dalam sikit. Lorong-lorong tu ada kedai-kedai lain. Dia dekat congkok itu pun legend. Sekolah rendah aku beli kat situ. Tapi sekolah menengah kita try Zoom Up lah. Sekolah menengah. Masa tu dah berani-berani masuk Plaza Ciliong. Sekolah menengah tak adalah beli kat situ. Ni tak ingat lah sekolah dulu kan. Dia kalau kat Zoom Up ke Page One ke All Malaya ke whatever, aku lupa nama-nama dulu kan. Buat poket belakang mesti kalau tak Batman mesti masjid lah. Fashion lah. Fashion budak-budak dulu kan. So kalau daripada punya huraian kan, cara berpakaian kan, korang boleh agak lah. Zaman-zaman tahun berapa gitu kan. So kalau Cantona 7 boleh agak. Dia ni tahun-tahun bila punya budak. Dia kita ni senang cerita antara zaman sebelum millennium, kita capai dekat millennium tu kita tengah peak, selepas tu tu zaman-zaman kita lah. Kita sempat lah merasa kan duduk dekat depan PC masa 31 bulan 12 1999. Sebab kita risau PC kita tahun 2000. Tahun tu tak boleh tukar masa tu. So millennial attack. So risau juga kan. So alhamdulillah. Alhamdulillah lah dah 24 tahun dah tu. Okey. So boleh agak lah.
Okay lah Nas. So aku rasa kita stop dulu lah kot. Kita pasal Kelang. Nanti kalau ada request kita cerita lagi pasal Kelang. Banyak lagi pasal Kalau Kelang. korang ada benda yang korang teringat pasal Kelang ke, nak share pasal Kelang ke, dan kita bukan cerita pasal Kelang sepanjang untuk podcast ni. Podcast ni banyak topik. Sebab hari ni kita pakai nama budak Kelang tu kan. Kita cerita pasal Kelang sikit lah. Banyak lah pasal Kelang lagi. Okay, macam kita minta izin. Dekat budak-budak Kelang yang ada dekat luar sana tu. Kan kita orang budak Kelang juga, tapi kita ni pitchesan je lah. Pitchesan kita sepihan je. Ramai lagi orang besar kat Kelang ramai. Ramai yang popular pun ramai. Artis banyak. Artis apa? Ella Kelang. Ella, Kori, Joji, adik-beradik. Fazal Latif, Rahim sepatu. Bang Fiz. Bang Fiz, Sam. Bia. Yes. Ada yang aku kenal lah, dia punya bekas penyampai radio era, Kiran. Kiran Tomaselo. Minta korang doakan sebab di farm Bro Kiran ni sakit sekarang ni kan. Dekat hospital lah dia kan. Aku tengok dia kat hospital. Nak doakan kesembuhan dia. So, itu antara yang saya Kelang. Kita ramai lagi. Player bola pun ramai Kelang. Player Kelang ramai. Farus Montana. Ramai lah. Nak confirm kan betul tak? Nazab Izan pun Kelang kan? Nazab Izan tak sure lah. Nazab Izan aku tak sure. Nazab Izan cuba korang komen. Kalau salah maafkan aku lah. Tapi aku rasa macam Nazab Izan tu Kelang. Ramai. Alright. Okay, so gang semua. Okay, budak Kelang ataupun mana-mana punya budak pun kan, jangan lupa subscribe kita punya channel ni. Alright. Boleh komen, boleh like, boleh share apa semualah dekat mana-mana platform social media. Kita orang punya social media semua platform sama, nama Budak Kelang. Alright, you boleh search lah, tak ada masalah. Alright, so kita habis sampai kat sini dulu Nas. Untuk episod 1 ni. Untuk episod 1, so last sekali thanks kat kita punya sponsor, Imtaz KMU, sponsor kita punya tempat untuk kita share hari ni. So kalau korang nak apa-apa pertanyaan mengenai takaful ataupun insurans perlindungan, boleh contact Imtaz KMU. So, itu saja untuk hari ni. Alright, so kita wrap up for today. Kita jumpa dekat next episode. Assalamualaikum.